Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan sambung PDPR kita, pembelajaran kita secara online di bawah tajuk pertanian boleh menghasilkan bahan makanan. Pertanian boleh menghasilkan bahan makanan. Okey. Pertanian yang dijalankan di Malaysia ni sebelum ni kita telah belajar pertanian ni, iaitu adalah pertanian tanaman dan juga penternakan, yang mana kedua-dua ni boleh menghasilkan bahan makanan. Kalau orang tanam dapat menghasilkan sayur-sayuran, buah-buahan dan sebagainya, manakala ternakan boleh menghasilkan daging, telur, dan sebagainya. Okey. Kita pergi satu-satu. Pengeluaran bahan makanan untuk memenuhi keperluan bekalan makanan. Pengeluaran bahan makanan ialah dengan tujuan untuk memenuhi keperluan bekalan makanan dan mengurangkan kos mengimport bahan makanan. Jadi pertanian ni ialah nak keluarkan bahan makanan bagi memenuhi keperluan makanan bagi rakyat, rakyat Malaysia khususnya. Okey. Contoh bahan makanan yang dihasilkan, ni contoh-contoh ni, 6 contoh ni yang diberi adalah contoh bahan makanan yang dihasilkan daripada hasil pertanian, hasil ternakan dan juga hasil tanaman. Contoh nasi, nasi, bahan makanan yang dihasilkan menjadi nasi. Contohnya padi, tanaman padi boleh menghasilkan nasi. Okey, contoh yang kedua ayam goreng, ayam goreng ni, bahawa ayam iaitu boleh menghasilkan ayam goreng ni daripada peternakan ayam. Ada orang ternak ayam, jadi dapat menghasilkan ayam goreng yang kita makan. Kalau tak ada orang ternak ayam, maka tak adalah ayam goreng ni, kita tak boleh makan. Okey, ikan masak 3 rasa, contohnya ikan, ikan ni dia bagi sini ikan masak 3 rasa. Okey, ada orang ternak ikan, maka kita dapat menghasilkan, dia boleh menghasilkan ikan dan kita dapat makan ikan. Ikutlah 3 rasa ke 4 rasa ke. Okey, buah-buahan, hasil daripada pertanian, iaitu tanaman, maka dapat menghasilkan buah-buahan, bermacam-macam buah-buahan, ada durian, ada nenas, ada tembikar, ada labu, ada macam-macam. Okey, pakcoy goreng, sayur. Jadi hasil dari pertanian tanaman dapat juga menghasilkan sayuran. Contoh pakcoy, di sini gambar pakcoy, pakcoy goreng, macam sawi lah. Okey, bahan makan dihasilkan menjadi kambing panggang. Kambing itu kita dapat makan kambing panggang, kambing gula, kambing goreng, sup kambing dan sebagainya, hasil daripada itu pertanian penternakan. Ada orang ternak kambing, maka dapat menghasilkan bahan makanan, contohnya kambing bakar. Maksudnya penting sangat pertanian ni. Pertanian kena ingat, pertanian ada dua. Yang pertama tanaman, yang kedua ternakan. Yang mana boleh menghasilkan sumber makanan kepada kita semua ataupun kepada manusia. Okey. Seterusnya, pertanian boleh membekalkan bahan mentah. Hasil dari pertanian juga dapat menghasilkan bahan mentah. Maksudnya bahan mentah ni bahan yang tak boleh nak makan lagi lah, maksudnya dia mentah lagi, dia tak jadi. Contohnya bidang tanaman, hasil bahan mentah daripada hasil tanaman ni, contohnya beras. Beras ni bahan mentah lagi. Sebab apa? Beras kita tak boleh makan lagi. Apabila dimasak maka dia menjadi nasi. Nasi ni bukan bahan mentah lah. Contohnya hasil akhir, maksudnya kita boleh, beras ni bahan mentah, nasi ni dah tak mentah dah, kita boleh makan dah. Okay. Contoh tanaman getah, getah ni bahan mentah, maksudnya tak boleh nak buat apa-apa lagi, getah sekerak, tak boleh nak guna lagi.
Hasil daripada getah boleh menghasilkan tayar, sarung tangan, kasut dan sebagainya. Okey. Contoh lagi kelapa sawit. Ada orang tanam kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit. Buah kelapa sawit tu dinamakan hasil mentah. Maksudnya tak boleh nak buat apa-apa lagi, tak boleh makan lagi. Jadi apabila diproses kelapa sawit tu, maka dia menghasilkan minyak masak, margarin dan sebagainya. Okey, contoh tanaman lagi, buah-buahan. Hasil daripada buah-buahan bahan mentah. Ada buah-buahan ni tak bahan mentah terus. Contoh buah durian, buah rambutan menghasilkan terus kita boleh makan. Tapi dia juga boleh dikatakan bahan mentah juga. Sebab apa? Sebab hasil tu boleh diubah menjadi jus, jam, sirap dan sebagainya. Jadi tempoyak. Kalau durian boleh menghasilkan tempoyak, boleh menghasilkan paste dia. Rambutan boleh menghasilkan jam dan sebagainya. Biji kopi. Biji kopi, orang tanam kopi dapat menghasilkan biji kopi. Biji kopi tu adalah bahan mentah. Apabila diproses maka menjadi serbuk kopi. Dengan serbuk kopi lah kita boleh buat air kopi dan kita boleh minum. Okey, daun teh. Ada orang tanam pokok teh. Daun teh tu contoh di Cameron banyak orang tanam daun teh. Maka daun tu dikira bahan mentah lagi. Apabila diproses daun tu, maka dia menjadi serbuk teh. Serbuk teh ni maksudnya hasilnya daripada bahan mentah diproses menjadi serbuk teh, maka kita boleh buat air teh. Okey. Biji koko dapat menghasilkan coklat minuman. Coklat tu hasil daripada biji koko dan juga minuman. Milo tu hasil daripada biji koko. Susu ternakan contohnya ternakan lembu menghasilkan susu. Boleh menghasilkan susu, UHT, aiskrim dan sebagainya. Okey, susu tu bahan mentah. Yang mana bahan mentah susu ni kita boleh minum terus ataupun diproses menjadi susu debu dan sebagainya. Okey, ternakan juga, bidang pertanian ternakan menghasilkan kulit. Kulit ni boleh dibuat beg, kasut, tali pinggang. Okey. Ternakan juga bahan mentah dia boleh menghasilkan daging. Daging buat daging burger, nugget, sosis dan sebagainya. Okey, telur. Dengan cara ternakan juga bela ayam keluarkan telur, hasil mentah, bahan mentah dia telur. Maka boleh buat telur masin. Dengan telur tadi kita boleh menghasilkan kek, biskut dan sebagainya. Okey. Itu boleh menghasilkan bahan mentah. Kena ingat pertanian ni yang pertama tanaman, yang kedua ternakan. Okey. Okey. Bidang dalam pertanian dia ada dua yang sebelum saya dah bagi tahu. Bidang maksudnya apa itu pertanian? Pertanian, kalau sebut pertanian ni apa? Bidang apa? Terdapat dua bidang dalam pertanian, iaitu tanaman dan ternakan. Kalau sebut pertanian ni, pertama tanaman dan yang kedua ternakan. Okey, bidang pertanian, bidang tanaman. Antara tanaman yang boleh ditanam. Antara tanaman yang boleh ditanam. Buah-buahan, contohnya buah betik. Macam-macam lah buah-buah. Buah durian, buah rambutan. Okey, getah. Ni yang contoh lah ni, dia bagi contoh antara tanaman. Getah, kelapa sawit, sayur, macam-macam sayur lah, sebut sayur tu macam-macam lah. Teh, padi, lada hitam, koko, kelapa. Ini bidang pertanian ataupun pertanian bidang tanaman. Okey. Okey, pertanian yang kedua iaitu ternakan. Ternakan. Okey, kita tengok sini dulu. Kegiatan menternak ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Ternak ni boleh dibahagikan dua bahagian, iaitu ternakan darat dan ternakan air. Ternak ni boleh dibahagikan dua bahagian. Yang pertama ternak dalam air, yang kedua ternak atas darat. Maksudnya kita bela binatang itu dalam air, contohnya ikan, ketam, udang dan sebagainya. Ataupun ternakan di darat. Lembu, kambing itu ternak di darat. Ternakan ada dua, kena ingat. Satu ternak dalam air, dalam kolam. Yang kedua ternak di atas darat. Antara haiwan yang diternak di darat seperti lembu, kambing, kerbau dan ayam.
itik, serati dan sebagainya, banyak lagi lah. Itu di ternak, ternak di darat. Ternakan seperti ikan, udang, kupang dan kerang pula diternak di air. Ada orang ternak ikan, ternak udang, ternak kupang, ternak kerang dan sebagainya. Itu ternak dalam air menggunakan sangkar dan sebagainya. Okay, contoh ternakan di darat. Orang ternak lembu, ternak kambing, ternak kerbau, ternak ayam. Semua ternakan-ternakan ni boleh menghasilkan bahan mentah daging dia, boleh kita makan. Okey, contoh ternakan di air. Ada orang ternak ikan, ternak udang, ternak kupang, ternak kerang. Okey. Ni contoh ternakan di air. Okey. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ni. Kita belajar ada berapa jenis dah. Ada beberapa tajuk. Tajuk yang pertama kita ulang balik, iaitu pertanian boleh menghasilkan bahan mentah. Boleh tengok sini. Boleh menghasilkan bahan boleh menghasilkan bahan makanan. Kena ingat, kalau tak ada orang pertanian ni, maka kita tak boleh makan. Sebab tak ada orang tanam sayur, tak ada orang ternak kambing, tak ada orang ternak lembu, tak ada orang itu, maka tak boleh kita tak boleh makan. Tak ada sumber makanan. Okey, tajuk yang kedua, pertanian boleh membekalkan bahan mentah macam tadilah. Okey. Okey, yang ketiga, bidang-bidang dalam pertanian. Ada bidang tanaman, contoh tanaman ni, dan juga bidang bidang ternakan. Bidang ternakan. Okey, kalau sebut pertanian ni kena ingat tanaman dan juga ternakan. Okey, itu saja video untuk kali ni. Kalau kamu tak faham, kamu boleh ulang balik, boleh tengok balik video ni, sampailah kamu faham, dan insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.